Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Kawan-kawan, bayangkan Anda membuka berita pada hari ini dan tiba-tiba terbaca kenyataan seorang pemimpin politik yang seolah-olah mendabik dadanya, kononnya kerajaan sekarang mencapai kejayaan luar biasa dalam sejarah Sabah. Katanya hasil negeri melonjak 6,9 bilion ringgit, Rizab negeri pula 8,7 bilion ringgit. Kedengaran memang macam hebat. Tapi bila kita selak balik fakta di sebalik angka-angka ini, rupa-rupanya ada cerita yang jauh lebih kontroversi daripada apa yang ditampilkan. Jadi jangan kemana-mana karena apa yang bakal saya bongkarkan mungkin akan membuatkan Anda rasa marah, keliru dan tertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang berjuang untuk rakyat Sabah? Kenyataan itu datang daripada Datuk Johnston Bangkwai, Ketua Penerangan GRS. Dengan penuh bangga beliau mendakwa angka tersebut adalah hasil kejayaan luar biasa pentadbiran Datuk Seri Haji Jinor. Tetapi disinilah letaknya persoalan besar. Betulkah ini kejayaan GRS? Atau sekadar propaganda politik untuk menutup realiti sebenar? Sebab kalau kita lihat rekod pelaksanaan cukai jalan petroleum ataupun STP yang menjadi penyumbang utama kepada hasil negeri hari ini bukanlah usaha GRS. Ia sebenarnya hasil rundingan dan legasi yang dimulakan oleh Datuk Seri Shafie Apdal ketika beliau menjadi Ketua Menteri Sabah. Dialah yang berunding dengan syarikat minyak, dialah yang memuktamadkan, dan dialah yang berani menuntut. GRS hari ini hanya menumpang hasil daripada perjuangan orang lain. Jadi wajarkah Johnston mendabik dada seolah-olah semua ini datang daripada GRS semata-mata? Kalau benar Sabah kini berada di landasan kejayaan luar biasa, kenapa rakyat masih bergelumang dengan masalah asas yang tidak pernah selesai? Kita bercakap tentang air, tentang jalan raya, tentang banjir yang semakin teruk. Bayangkan, di Kota Kinabalu, sebuah bandar utama Sabah, pusat membeli belah besar pun terpaksa berdepan catuan air. Macam mana kita mau cakap berjaya kalau benda paling asas macam air pun tidak dapat diselesaikan? Pan Borneo Highway yang sepatutnya menjadi nadi pembangunan Sabah, ada lagi yang belum siap dan ada lagi tempat yang masih terbengkalai, penuh dengan jalan berlubang dan proyek-proyek yang terbengkalai. Sistem perpalitan pula usang, banjir datang semakin kerap. Tetapi manakah pelan jangka panjang kerajaan GRS? Adakah ini wajah sebenar kejayaan? Atau sebenarnya ia hanyalah gula-gula politik untuk rakyat sebelum pilihan raya negeri akan datang? Johnston juga sempat berbangga dengan peruntukan 4 juta ringgit setahun kepada setiap adun, termasuklah 1,5 juta ringgit khusus untuk jalan pertanian. Kedengaran macam banyak, tetapi persoalannya berapa banyak yang benar-benar akan sampai kepada rakyat. Kita sudah biasa dengar kisah proyek jalan pertanian yang hanya bertahan sebulan dua, rumah rakyat yang hanya cukup syarat, ataupun proyek kecil yang sekadar menjadi bahan kampanye. Bahkan disebut juga 120 unit rumah Sabah Maju Jaya ataupun SMJ yang kononnya dibina sebagai bukti keprihatinan kerajaan. Tetapi coba kita pikir, 120 unit untuk seluruh Sabah. Sedangkan ribuan keluarga masih hidup di rumah yang usang, daif, malah ada yang tiada rumah langsung. Angka ini terlalu kecil untuk dijadikan alasan berbangga. Ia lebih kelihatan sebagai modal politik semata-mata. Dan kita kena sentuh pula isu yang paling panas, yaitu hak 40% hasil Sabah. Kalau betul GRS ini kuat, kalau betul GRS ini berpengaruh di Putrajaya, kenapa isu 40% masih gagal lagi dituntut? Sedangkan kita tahu kerajaan persekutuan sangat bergantung kepada sokongan Blok Sabah dan Sarawak untuk kekal berkuasa. Tetapi bezanya di Sarawak, kita nampak keberanian Premier Abang Jo dengan GPS yang lantang bersuara. Mereka tegas menuntut hak negeri mereka. Sabah pula, Haji Ji dan kepimpinan GRS lebih sibuk jaga jawatan dan kerusi daripada jaga kepentingan rakyat.
Bukankah itu satu pengkhianatan terhadap semangat Malaysia Agreement 1963? Itulah hakikatnya, kawan-kawan. Angka 6,9 bilion ringgit hasil negeri hanyalah kosmetik politik. Rakyat tidak boleh makan angka, rakyat tidak boleh meminum rizab. Nah, macam mana itu? Yang rakyat mahu sangat adalah air bersih 24 jam, jalan raya berturap sampailah ke kampung, hospital dengan dokter dan peralatan yang mencukupi, peluang pekerjaan untuk anak muda Sabah, dan hak 40% hasil negeri dikembalikan. Selagi perkara asas ini tidak ditunaikan, maka segala ucapan tentang kejayaan luar biasa hanyalah retorik kosong. Lebih menyakitkan, hasil yang meningkatkan ini adalah legasi Shafie Apdal, tetapi kegagalan menguruskan dan menyalurkan hasil itu untuk kesejahteraan rakyat itulah wajah sebenar pentadbiran HJJ dan juga GRS. Sekarang mari kita lontarkan satu persoalan kontroversi yang mungkin ramai tidak berani tanya. Apakah benar GRS hari ini hanyalah parti yang hidup atas usaha orang lain, menunggang legasi Shafie, dan memanipulasi angka untuk meraih simpati rakyat? Kalau benar mereka mampu membawa Sabah ke arah pembangunan luar biasa, kenapa sehingga hari ini air bersih, jalan raya, dan hospital pun gagal diuruskan dengan baik? Atau lebih keras lagi, adakah sebenarnya Sabah sedang diperdagangkan di meja rundingan politik Putrajaya demi jawatan dan kuasa semata-mata? Sementara itu, rakyat dibiarkan terus hidup dalam kesusahan. Bayangkan kalau isu 40% hasil negeri terus tertangguh, sampai bila rakyat Sabah kena sabar. Sampai bila Sabah hanya jadi bahan janji setiap kali pilihan raya. Sementara Sarawak semakin maju karena keberanian kepimpinan mereka. Sabah seolah-olah terikat dan takut menuntut hak sendiri. Adakah ini yang kita mahu terus wariskan kepada generasi akan datang? Sahabat-sahabat sekalian, disinilah kita perlu berpikir secara mendalam. Angka memang boleh dipusing, propaganda boleh diulang, tetapi realiti di lapangan tidak boleh disembunyikan. Apabila rakyat masih bergelut dengan masalah asas, itu adalah tanda yang jelas sesuatu kerajaan itu gagal. Maka kita sebagai rakyat Sabah perlu berani bertanya, siapa yang benar-benar berjuang untuk hak kita dan siapa yang hanya pandai mendabik dada di hadapan mikrofon. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin tinggalkan satu lagi persoalan untuk kita semua fikir. Kalau benar GRS hari ini gagal menuntut 40% hak Sabah, gagal selesaikan masalah air, gagal membaiki jalan, gagal menyediakan hospital dan juga pekerjaan, adakah wajar mereka terus diberi mandat selepas PRN Sabah nanti? Atau sudah tiba masanya rakyat Sabah bangkit menilai semula siapa yang layak memimpin dan siapa yang sekadar menjual janji? Saya ingin tengok komen-komen Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda rasa GRS benar-benar memperjuangkan Sabah ataupun mereka hanya menunggang legasi Shafie Apdal demi kepentingan politik mereka sendiri? Saya mau dengar suara Anda karena ini bukanlah sekadar isu politik, tetapi masa depan Sabah yang kita sedang bincangkan. Kalau Anda rasa Sabah berhak lebih daripada apa yang kita dapat sekarang ini, tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Sebab dalam channel ini kita bukan sekadar bercakap kosong, kita bongkar, kita ulas, kita soal, dan kita dedahkan apa yang orang lain mungkin coba untuk sembunyikan. Jadi, adakah GRS benar-benar berjaya atau kejayaan itu sekadar bayangan kosong? Semua itu kawan-kawan, Anda yang tentukan. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian saja semua. Terima kasih.